Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama untuk sekali lagi berada di medan maya ini, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga berada dalam kerahmatan, kesejahteraan, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya pada malam ini jadual kuliah di Surau Rahmaniyah Ampang. Tapi malam ni kita masih lagi dalam suasana PKP, sementara lagi Selangor ni mencatatkan pertambahan kes baru yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT selesaikan, Allah SWT dapat menyelamatkan kita dan dapat mengakhirkan keadaan yang berlaku ni, dapat kembali kepada keadaan sedia kala, insyaAllah. Jadi kalau ikutkan malam ni di Surau Taman Dagang, kita bincang dari kitab Peribadi Muslim. Dan dalam kitab Peribadi Muslim ini kita bincang bagaimana seorang Muslim ketika dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Ada 5-16 perkara dah kita bincang. Di antara yang perlu menjadi ciri-ciri seorang Muslim apabila dia duduk di tengah masyarakat, berapa adab yang perlu dijaga dan perlu dipelihara. Sebelum kita pergi lanjut, mungkin sahabat-sahabat boleh bagi feedback tentang keadaan audio, adakah memuaskan ataupun sebaliknya. Baik, apa yang ditegaskan oleh pengarang Dr. Ma'hadi Hashimi sebagai seorang Muslim apabila duduk di tengah-tengah masyarakat, di antara perkara yang perlu dijauhi, yang perlu dihindarkan ialah tabiat caci maki dan bermulut celupa. Jadi tajuk yang kita bincang pada malam ini barangkali gedebak kena atas batang tubuh kita. Barangkali kena kepada diri kita sendiri. Walaupun benda ni kena kepada diri kita sendiri, kita tetap juga kena baca. Kerana dia yang penting adalah peringatan untuk diri kita. Sebelum kita arah ataupun ajarkan kepada orang lain. Nabi SAW bila turun ayat Quran, Nabi pastikan baginda dan keluarga baginda dulu melaksanakan, baru dibicarakan kepada orang lain. Jadi berkaitan dengan caci maki dan mulut celupa ini, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang yang mulut celupar dan lidah yang lancang. Ada orang ni jenis passion dia kalau sehari tak celupa, barangkali dia pensan kot barangkali. Kalau tak bercakap dengan cakap-cakap yang kasar, mulut yang lancang, barangkali dia rasa tak lega, tak puas. Dia mesti syarat dia nak maki, nak mengata. Walaupun nak bagi tahu satu benda yang baik, tapi diimplementkan dalam bentuk maki dan lidah yang lancang. Dan ini ramai kita lihat watak-watak di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dia barangkali mendakwa diri dia kepada kebenaran, mendakwa diri dia pejuang kepada nak menyampaikan sesuatu, pejuang yang berjuang hak asasi dan sebagainya, tetapi mulut dan juga percakapannya tidak menuruti apa yang ditunjuk, apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kerana Islam ini ada kaedahnya, kerana Islam ini ada tata caranya, kerana Islam ini ada panduannya.
yang bukan boleh dibuat sesedap hati kita, tetapi mesti dengan panduan dan tata cara yang dipandu, yang diajar oleh Islam kepada kita. Dan sabda Nabi SAW yang bermaksud, orang mukmin itu tidak menjadi penikam dengan lidah, tidak mengutuk dan tidak celupan. Kita bukan tukang tikam. Kita ni bila nak bagi nasihat, orang kadang nak bagi pedih orang. Aku sampai nasihat, aku nak bagi dia berasa, nak bagi dia pedih. Hati kadang-kadang di antara bagi nasihat dengan bagi hati berasa tu barangkali lebih suka kalau hati orang tu berasa. Dia orang yang menerima nasihat ni, di antara nak sedap dengan tak sedap tu sama banyak. Rasa pedih di hati tu lebih ni. Dengan sebab itu kita kena berjaga. Jadi pendakwah ni kena ada seni dia. Jadi orang yang menyampai keseruan ni ada tata cara dia. Supaya apa yang kita sampaikan itu masuk dalam hati dengan keadaan orang yang mendengar ni lega, tanpa ada. Tapi dalam keadaan kita sampai itu memang orang tak akan suka dengan kebenaran yang kita akan sampai. Itu kita tak payah peduli sangatlah. Dia nak dengar, tak mau dengar, sudah. Tapi tugas tanggungjawab kita tetap juga mesti menyampaikan dengan bahasa yang baik, dengan tata cara yang baik, bukan dengan kita menjadi orang yang suka mengutuk dan dengan mulut yang celupa. Sesungguhnya kata pengarang, inilah sifat keji yang tidak wajar dalam diri seseorang Muslim yang telah menikam tiupan angin keimanan yang nyaman. Artinya orang hak yang jenis mulut celupa, jenis hak mulut, apa orang kata yang suka mengutuk orang, cerca orang ini, benda yang sepatutnya dijauhi daripada jiwa orang yang beriman. Kerana dia akan merosakkan suasana aman, damai dan tentram ini, kerana perilaku, tingkah laku, cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi yang tidak baik. Ini kalau dalam kaedah, dalam pengajian orang moden hari ini, di antara sebab gagalnya komunikasi adalah percakapan ataupun bentuk komunikasi yang tidak baik, kegagalan menampilkan komunikasi yang baik ini yang menjadikan hubungan yang tidak baik. Jadi kita kena bijak. Kalau kita jumpa ada barangkali kawan hak jenis cerca ni, kita jangan bubuh minyak spirit, jangan bubuh minyak tanah, jangan bubuh minyak petrol, bagi dia garang lagi. Jadi kita barangkali kena ada jiwa yang tenang juga nak berhadapan dengan orang hak yang macam ni. Lama-lama barangkali dia akan tunduk. Sebab orang hak jenis mulut lancang, mulut celupa ni, lagi kita layan, lagi dia akan ni, sebab dia rasa dia diberikan perhatian. Jadi pesan kita kayak dalam Facebook hak jenis-jenis ni, hak jenis-jenis duduk bubuh ni, kalau kita tak usah layan, tak usah like, tak usah tengok. Lama-lama kalau dia bubuh satu benda tu, like ada 5 je, dia pun fed up dah orang kali ikut. Nak bubuh entry hak yang menyakitkan. Ini kena ni. Jadi kena balik kepada tujuan matlamat kita menuturkan sesuatu. Adakah untuk kita mengajar, memberikan ilmu, ataupun tujuan kita menyampaikan itu nak tunjuk kita jago. Jadi kalau kita nak tunjuk kita jago, tujuan matlamat kita akan sampai kepada dasarnya. Oleh kerana itu, dia terjatuh daripada sifat-sifat itu. Jiwanya telah teradun dengan kemanisan Islam yang penuh dengan toleransi. Orang ini akan menjauhi sifat suka maki dan juga celupar ini. Ini yang ditekankan oleh pengarang kepada kita. Orang yang teradun dengan kemanisan Islam, yang penuh dengan tolak ansur, maka dia akan terjauh daripada sifat-sifat suka maki, mulut celupa dan sebagainya. Ia semakin bertambah jauh daripadanya setiap kali tergambar di hadapannya contoh teladan yang terjelma di dalam diri Nabi SAW. Tidak pernah terkeluar dari mulut baginda sepatah pun perkataan yang melukai hati orang, mengutuk telinganya atau menggugat kehormatannya. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Ikut dari segi nak ni lagi dah boleh kata power semua dah, tapi Nabi bukan jenis orang hak macam tu. Tak pernah keluar daripada mulut Nabi perkataan yang melukai hati orang, walaupun orang sering kali melukainya. Kadang kita ni orang tak kata orang lihat tukang pangat tu hak yang
yang lebih. Ni kena berwaspada orang yang dalam diri dia ada perangai batu api ni. Tu kena berhati-hati. Di samping kita seronok jadi batu api, kena teringat sama batu nisan. Tu di antara yang orang duk sebut orang ni dah. Kita duk jadi batu api, teringat sama batu nisan, nanti kita nak duduk tu. Ni tempat tanda batu nisan tu. Takut kita tak lepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Anas radhiyallahu an berkata, yang bermaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jahat mulut, tidak suka mengutuk, tidak suka mencaci maki. Tatkala baginda menyesali seseorang, baginda hanya bersabda, kenapa dia? Semoga berdebu mukanya. Berdebu maknanya kerana banyak sujud. Semoga berbahagia. Artinya Nabi mendoakan pula orang yang dia tak rasa begini-begini, bila ada benda yang tak kena, Nabi tak caci, Nabi tak maki. Nabi mendoakan mudah-mudahan dia bahagia. Mudah-mudahan dia bahagia. Tapi kita ni kadang-kadang jumpa ni kita tak tahan. Tak tahan mulut, tak tahan tangan, tak tahan macam-macam. Maka kita jadi orang yang suka maki, yang suka kutuk, yang suka caci. Ada orang kata, saya tak caci, saya tulis je. Tak kira lah, kadang-kadang kita tulis tu, kadang-kadang tulis yang menjarakkan, yang menjauhkan. Rasa bengkak je hati. Ni yang kena berhati-hati. Kadang dalam penulisan tu bukan kita mendekatkan seseorang, tetapi dia barangkali menjauhkan seseorang daripada apa yang sepatutnya. Lebih dari itu, baginda membersihkan lidah baginda hatta dari mengutuk puak kafirin. Atau Nabi SAW, orang kafir pun Nabi tak kutuk. Kerana ini mungkin menutup hati mereka daripada dakwah Islam. Ini adab seorang pendakwah. Macam mana Nabi berhadapan dengan mad'u dia. Nabi tak kutuk. Kita ni pantang jumpa semua tak kenal, kita saja yang betul. Mereka tidak pernah mendengar kalimah-kalimah yang melukai hati mereka sebagaimana yang telah diberitakan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, dia telah dikatakan kepada baginda, ya Rasulullah, doakanlah ke atas musyrikin supaya mereka ditimpa bencana. Apa dijawab oleh Nabi SAW? Ada sahabat jumpa Nabi, suruh Nabi berdoa supaya orang kafir ni ditimpa dengan bencana. Apa dijawab oleh baginda, sesungguhnya aku tidak diutus menjadi pengutuk, tetapi aku diutus untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kita ni sebaliknya pula, orang kafir kita tak kutuk, tapi sama Islam kita belasah sampai ke lantai. Itu masalah tak? Kan? Artinya kita kena faham dan kita kena ikhlas dalam kita bertindak ini. Jangan kita double standard. Orang ni kita memang kita duk rasa kita je betul. Orang ni kita kata kita tak kutuk, padahal kita adalah tukang laknat, tukang maki, tukang caci ada dalam diri kita. Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahwasanya seorang lelaki telah meminum khamar, yakni arak, lalu dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, pukullah dia. Ada dari kalangan kami memukulnya dengan tangan, ada yang memukulnya dengan selipar, dan ada yang memukulnya dengan pakaian. Apabila dia telah pergi, berkatalah sebahagian daripada kaum itu, semoga Allah SWT menghina engkau. Rasul SAW bersabda, jangan berkata begitu, jangan kamu menolong syaitan ke atasnya. Dia dah kena hukuman. Lepas tu kita caci, kita maki dia. Kita kutuk dia supaya dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu bukan kerja kita. Dia dah kena dah hukuman dia. Tapi kita ni tak kena hukuman lagi. Kita maki dah. Belum salah lagi pun kita maki dah. Semua salah kita cungkir sampai jadi satu fitnah pula. Ni penyakit yang ada dalam diri kita. Bila kena tang kita rasa tindakan kita betul. Bila kena ke orang, kita rasa dia tak perlu mendapat pembelaan. Jadi kita ulang balik, jangan kita jadi orang yang double standard dalam kita menyatakan sesuatu. Hai alangkah tingginya pandangan manusia yang pengasih dan penyayang terhadap manusia, sekalipun dia telah terlanjur di lembah kesesatan dan juga kemaksiatan.
Jadi pengarang ingatkan kita betapa pada diri seorang manusia itu perlu ada nilai pengasih dan penyayang. Seorang manusia itu berhak untuk dapat nilai kasih dan sayang daripada manusia yang lain. Walaupun dia terjebak dengan melakukan maksiat, walaupun dia ada kesalahan, maka kita perlu ada sifat, ada sikap memberi peluang kepada mereka untuk kembali menjadi hamba yang patuh, yang taat kepada Allah SWT. Kerana jangan kita rasa syurga yang Allah Ta'ala sediakan itu untuk kita saja. Jangan kita berasa syurga yang Allah Ta'ala sediakan itu tak cukup luas untuk menampung semua manusia. Jangan kita rasa syurga Allah SWT itu hanya untuk orang-orang hak macam kita. Kita sebagai seorang pendakwa mesti berjiwa besar sebagai besarnya jiwa Nabi SAW. Yang kalau boleh Nabi hendak semua umatnya menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang ada dalam diri Nabi. Berbeza dengan kita, kalau boleh kita seorang duduk dalam syurga, orang lain tu biar duduk dalam neraka belaka. Ini sifat yang tak betul, yang tak selayaknya ada pada seorang yang bergelar pendakwah terutamanya. Dan setiap daripada kita adalah pendakwah. Yang ni kita kena faham. Rasulullah SAW telah berjaya dalam usaha baginda mencabut akar umbi kejahatan. Kalau kita renung dalam tempoh 23 tahun dakwah Nabi SAW, apa rahsia Nabi berjaya mencabut akar umbi kejahatan? Apa rahsia Nabi berjaya buang sifat dengki? Apa rahsia Nabi dia buang api permusuhan di kalangan orang-orang Arab? Kerana besarnya jiwa Nabi SAW yang nak kepada penyatuan, perpaduan ini berlaku. Baginda sentiasa menggambarkan kepada muslimin tentang detik-detik terakhir yang hitam dan gelap lagi merugikan kepada siapa yang mudah melepaskan lidahnya untuk menggugat dan menodai kehormatan manusia. Nabi peringatkan bagaimana natijah bagi orang yang tak sayang mulut, bagi orang yang menodai kesucian lidahnya, apa akibat yang akan diterima oleh mereka apabila nanti dia kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi selalu pesan, jangan seperti mana yang orang tua-tua sebut, sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Tapi bukan setakat badan hak binasa, tapi nanti bila balik pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbangi kita jadi orang yang muflis. Nanti kita akan jelaskan bagaimana hadis tentang muflis ini. Dengan lidah mereka melancarkan caci maki yang hina, tuduhan palsu dan pencabulan yang keji dan murah kepada seseorang yang terlanjur membuat satu kesalahan. Bagaimana di antara benda yang perlu kita ingat, jangan kita gunakan lidah kita ni untuk melancarkan caci maki yang hina. Allah Ta'ala bagi nikmat boleh bercakap, lidah yang pasal suara sedap lah tu kan. Suara yang sedap pula tu Allah Ta'ala bagi kat kita, suara yang kuat, tak payah pakai mikrofon pun orang dengar. Tapi kita guna keistimewaan yang Tuhan bagi kepada kita untuk melancarkan caci maki. Ini naya. Allah Ta'ala bagi kepada kita ruang sasar untuk kita betul-betul semua orang nak dengar. Sekali keluar dalam Facebook tu berjuta orang like. Tapi malangnya kita gunakan kesempatan ini untuk mempamerkan satu tuduhan yang palsu. Jadi kita amat duka cita lah hari ini. Dalam keadaan kita Allah SWT uji dengan ujian wabak ni, tetapi manusia yang tak berasa insaf masih lagi terjebak dengan seronoknya mengeluarkan tuduhan, fakta-fakta yang palsu, berita yang palsu yang menimbulkan keadaan tidak tenteram di dalam masyarakat tu, tak dikira lagi dengan scammer dan sebagainya. Jadi orang ni jadi lapang habis, kesempatan habis dengan keadaan yang berlaku. Dan pencabulan yang keji dan murah kepada seseorang yang terlanjur membuat satu kesalahan. Orang buat salah, tapi kita ambil kesempatan untuk lanyak dia.
Dan kan kita sedap sangat duk menghuraikan seseorang itu tak dikira bersalah sebelum dibuktikan yang dia bersalah. Tapi kita terjebak dalam mempamerkan kesalahan demi kesalahan yang dia buat walaupun dia belum dibuktikan bersalah. Ini jadi satu fitnah yang besar. Mesti kita insafi. Kalau benda tu jadi kat kita macam mana? Benda tak jadi kat kita berasa macam tak apalah kita kata kat orang. Tapi kalau satu hari jadi kat kita, masa tu baru kita tahu langit tinggi rendah. Mereka tidak sedar bahawa di satu hari nanti perbuatan mereka ini meruntuhkan segala amal dan kebaikan. Yang ni peringatannya mesti semua orang kena sedar. Yang kita duk seronok buat kat dunia ni, satu hari nanti perbuatan kita ini akan merosakkan amal kita. Akan menghilangkan kebaikan yang kita buat. Hanya kerana mulut kita, cakap kita dengan percakapan yang tak betul, dengan tuduhan yang tak betul, dengan penghinaan yang kita buat, maka segala amal kebaikan kita ini akan luput. Akhirnya mereka bankrupt dan terdedah kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita ni kat dunia kita cukup takut orang kita diisytiharkan sebagai seorang yang bankrupt. Sebab semua keistimewaan kita akan ditarik. Rumah kena tarik, harta benda kena sita, kenderaan kena tarik bila kita diisytiharkan bankrupt. Tapi Allah SWT bagi amaran di antara orang-orang yang nanti satu hari dia balik kepada Allah SWT dalam keadaan amal kebaikan dia tak ada. Segala amal yang dia buat itu tak diterima, maka dia terdedah kepada bankrupt yang akan terdedah kepada azab Allah SWT. Dan tidak ada lagi yang dapat melindungi mereka dari neraka pada hari hisab yang menggerunkan itu. Sebab tu cerita hari kiamat ni kena baca supaya ada rasa gerun dalam diri kita, supaya kita bermuhasabah di antara supaya kita bermuhasabah benda-benda yang kita buat ni. Muhasabah selalu bukan muhasabah time ada orang mati. Kita ingat dulu masa zaman sekolah bila ada kematian di kalangan sahabat-sahabat yang rapat dengan kita, seminggu jadi berjuri. Sebab apa? Sebab ada kawan baru mati. Teringat dia mati duduk seorang. Seminggu jadi, lepas seminggu, lepas tu jadi melingkup balik. Jadi kita ni muhasabah diri kita bukan masa dengar ada orang mati. Jadi kita kena muhasabah sepanjang masa. Dengan sebab itu kita selalu diingatkan dengan kalimah-kalimah tayyibah. Dengan kalimah-kalimah kebesaran Allah SWT supaya hati kita sentiasa supaya hati kita ni sentiasa terpaut untuk bermuhasabah di antara amal-amal yang kita buat ini, supaya kita tak balik dalam keadaan kita ini muflis. Hadis tentang muflis ini mungkin di kalangan sahabat-sahabat dulu masa zaman sekolah dulu mengaji hadis ini. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, tahukah kamu siapa itu yang muflis? Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, Nabi kata, siapa dia orang yang muflis? Kalau tanya kita hari ni agak-agak siapa dia orang yang muflis, orang hak tak ada duit lah. Orang hak yang tak ada harta lah, kena rampai, kena sita. Mereka jawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar dan tidak ada harta. Jawab sahabat-sahabat bila Nabi kata, siapa dia orang yang muflis? Jadi sahabat-sahabat kata, orang yang muflis itu orang yang tidak ada dirham wala dinaran, tidak ada dirham, tidak ada dinar. Maka bersabda Nabi SAW, memanglah orang hak yang muflis ni, orang hak tak ada duit tu pada dunia ni, itulah hak muflisnya. Maka bersabda Nabi SAW, sesungguhnya yang muflis dari umatku ialah yang datang pada hari kiamat dengan solat dan puasa dan zakat. Nabi kata, muflis di kalangan umat aku, bila hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan dia bawa apa? Dia bawa solat, bawa puasa, bawa zakat. Apa kita faham? Bila bawa solat, bawa puasa, bawa zakat. Kat dunia dia baik ke tak baik? Baik. Semayang komplit. Puasa komplit. Ni duk risau ni, berdih dah kita nak puasa ni. Duduk di rumah boleh puasa, bukan semestinya pergi masjid boleh puasa. Bekerja di rumah pun boleh puasa, lagi senang puasa lah.
Dia balik kepada Allah SWT dalam keadaan dia bawa zakat. Kalau dah solat, puasa, zakat semua buat, tak bagus ke orang ni? Bagus. Nah, bagus ni kalau dah solat, puasa, zakat semua buat. Tapi kenapa Nabi kata orang ni muflis? Semayang pun muflis juga. Puasa pun muflis juga. Banyak zakat pun muflis juga. Ini sudah pelik. Kita kata pelik. Dia datang padahal dia telah memaki ini. Rupa-rupanya orang hak semayang, orang hak puasa, orang hak zakat ni, dia datang dalam keadaan dia ni dulu kat dunia tukang maki. Dia kat dunia dulu kaki maki. Jadi siapa-siapa yang ada kat kita, di kalangan kita ni yang tukang caci, tukang maki. Jangan nanti kita balik dalam keadaan ni puasa, zakat semua ada, tapi tukang maki. Kita tak perasan. Ataupun dia nanti, kata Nabi SAW, dia balik yang telah menuduh itu. Dia tukang maki ni, dia tuduh itu. Dia kat dunia ni kerja tuduh saja. Tuduh tak betul belakang. Tak kira lah. Dia ni dulu masuk ke bumbung. Tuduh kan. Betul tak kita tuduh tu betul ke tak betul. Kita tuduh macam-macam. Dia ni gini. Jadi menuduh orang. Menuduh dengan sesuatu yang tidak betul. Menuduh dengan tanpa ada bukti. Ni hari ni orang seronok menuduh. Janji kita seronok. Janji kita lega. Tidak pula kita ada kelebihan. Kita ada kekuatan. Tak pula kita ada kuasa. Sedap kita melemparkan tuduhan dalam keadaan tuduhan yang tanpa ada usul periksa. Ataupun dia balik nanti dalam keadaan dia bawa solat, buat puasa, buat zakat, tetapi dia telah memakan harta ini. Dia makan harta dalam keadaan dia makan harta yang haram, yang tidak betul. Apa yang pertama tadi, dia maki, kemudian dia tuduh, kemudian dia makan harta ni. Makan harta dengan harta yang tidak betul, yang bukan hak. Ni kita diingatkan hari ni, malam tu kita sebut dah. Jangan isi borang kalau dia M40, jangan isi data dia B40. Ni dia mengakibatkan nanti dia makan harta yang bukan harta dia. Ataupun dia makan harta anak yatim. Ataupun dia makan sesuatu yang haram yang bukan hak dia. Ini kena berwaspada, kena jaga. Dan telah menumpahkan darah ini. Masa kat dunia dulu apa kerja dia? Kerja dia bunuh. Bunuh yang bukan hak dia. Jadi bab bunuh ni, dia menumpahkan darah. Dia bukan dengan bukan dengan hak yang sebenarnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ini larangan Allah SWT. Jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, melainkan dengan yang sebenarnya. Kita tak boleh bunuh diri tak boleh, bunuh orang lain pun tak boleh. Bunuh diri kita tak boleh, haram kita bunuh diri, dosa besar. Haram, berdosa besar kita bunuh diri sendiri. Mana tahu ni dalam keadaan orang dalam ketakutan ni, takut sampai nak bunuh diri. Dulu barangkali kita dengar cerita bab bunuh diri ni berlaku di tempat-tempat orang yang tak ada ilmu. Orang yang duduk di ladang-ladang. Kalau tengok cerita Hindustan, cerita Tamil tu banyak cerita kes bunuh diri atas railway dah. Dan sebagainya. Tapi hari ni, kes bunuh diri ni bukan sahaja jadi di ladang-ladang dan tempat terpencil. Bunuh diri ni jadi di tempat-tempat yang tempat golongan elit, orang hak banyak duit, banyak hak yang harta banyak. Tetapi mereka tidak memiliki ketenangan jiwa. Dia bukan kata bunuh diri, kita ni minta mati pun tak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW untuk kita minta mati. Minta mati dilarang oleh Nabi SAW. Kalau misalnya kita sakit, tak ada harapan nak sembuh ni, diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan kita minta, ya Allah Tuhanku matikan aku. Tapi kita boleh sebut, seandainya engkau berkuasa sembuhkan aku. Seandainya kematian tu lebih baik bagi aku, bagilah kematian. Seandainya kematian tu baik. Tapi kita tak boleh minta
minta mati. Kalau minta mati pun dilarang oleh Nabi SAW, apatah lagi bunuh diri. Jadi kita bimbang, dia orang-orang yang ada kepakaran dalam bidang psikologi dan sebagainya kena mainkan peranan hari ini dalam keadaan orang tertekan. Setiap hari tengok angka kes baru ni duk meningkat. Mungkin di tempat kita hak yang faham ilmu, hak yang faham agama, yang ada akidah dalam diri dia, mungkin tak akan terjebak lah untuk buat benda-benda ni. Tapi orang yang sekali-sekala je nak dengar nasihat tentang agama, sekali-sekala je nak dengar tentang tauhid, barangkali dia merasakan bunuh diri itu penyelesaian. Tapi dia bukan penyelesaian yang mesti kita fahamkan. Bunuh diri sendiri tak boleh, apatah lagi bunuh orang lain. Menumpahkan darah tanpa hak yang sebenarnya. Walaupun kat dunia dulu dia solat, dia puasa, dia zakat. Jadi apabila seseorang itu, terutamanya kalau dia bunuh orang yang beriman, seorang yang telah mengucap 2 kalimah syahadat, beriman dengan Allah SWT, maka dia mesti dipelihara, diprotek darahnya. Jadi menumpahkan darahnya adalah haram. Hatta orang zimmi haram kita tumpahkan darah dia sebab dia berhak mendapat pemeliharaan. Sebab itu Nabi SAW kata, siapa yang sakiti zimmi, maka dia juga menyakiti aku. Bukan kata menumpahkan darah, menyakiti orang zimmi juga adalah satu kesalahan yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ada orang yang barangkali dia zimmi dia jaga, tapi sama orang Islam pula dia belasah. Itu pun tak betul juga kaedah dia. Ini kita kena faham belaka. Artinya daripada kita memaki, daripada kita tuduh, apatah lagi menjadi menjadi saksi palsu kepada orang-orang tertentu, ini nanti dia akan balik dalam keadaan muflis. Ataupun dia kat dunia telah memukul ini. Kerja dia kat dunia, dia kerja belasah orang, pukul orang. Sebab dia ada kuasa sikit, dia pukul orang, dia belasah orang tanpa hak yang sebenarnya. Jadi kita bimbang benda ni berlaku di kalangan kita, kita suka pukul orang ikut suka. Mentang-mentang kita ada kuasa, kita boleh lempang, kita boleh belasah. Jadi nak pukul dalam Islam ni ada kaedah dia. Bukan pukul yang sampai nampak macam kita ni samsing sangat. Nanti takut kita balik kepada Allah SWT sebab kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita pukul orang, kita balik dalam keadaan kita muflis. Walaupun masa kat dunia dulu kita solat, kita puasa, kita zakat. Maka sekiranya kebaikannya telah habis sebelum diputuskan perkaranya, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia melemparkan ke neraka. Ni yang kata muflis ni. Dia dulu semayang, dia dulu puasa, dia dulu zakat, tapi dia terlibat dengan benda-benda hak kita sebut tadi, memaki, menuduh, memakan harta dan sebagainya, menumpah darah, memukul orang. Apa akan jadi? Allah Ta'ala akan ambil kebaikan-kebaikan yang dia buat daripada kebaikan yang lain ni, nak tutup ni hak jahat dia buat ni. Bila nak tutup jahat yang buat ni, tengok-tengok kebaikan hak dia buat tu tak cukup lagi. Bahkan kebaikan yang dibuat oleh orang yang dia pukul, orang yang dia maki, orang yang tuduh, diambil kebaikan ini dan diberi, diambil kebaikan ini. Sorry. Macam mana ni? Maka sekiranya kebaikannya telah habis sebelum diputuskan perkaranya, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka lalu dilemparkan kepadanya. Akhirnya kejahatan yang dibuat oleh orang yang dia maki, yang dia tuduh, yang dia makan harta tadi, diambil kejahatan ni bagi kat dia pula. Dengan sebab apa? Sebab dia dulu masa dekat dunia, dia maki orang tu, dia tuduh orang tu, makan harta orang ni, bunuh orang tu, kejahatan yang dia buat orang tu dia ambil bagi kat dia. Bayangkanlah kebaikan diri sendiri tak cukup untuk cover diri. Dia ambil pula kejahatan orang, bubuh kat kita. Ini yang dikatakan muflis oleh Nabi SAW. Kena berawas, kena berwaspada, kena berhati-hati. Jadi bukan senang ni kita nak pergi cari balik orang hak yang barangkali kita pernah maki. Orang hak kita maki tu mungkin dia tak kata apa pun. Tapi kita siang malam duk tala dia. Tak salah apa pun. Jadi kita pun pelik juga. Ni manusia. Orang dan tak ada tanpa usul periksa apa, jadi saja seronok nak mengaibkan, nak mencaci.
Jadi sebelum Allah Ta'ala murka pada kita, boleh tak kita jumpa, kita nak minta maaf dengan dia? Benda yang kita tuduh itu, kita nak pohon kerelaan dia, ataupun yang kita makan harta dia, kita nak minta clear halal daripada dia, ataupun nak ganti balik. Kalau yang dah terlibat dengan bunuh dan sebagainya tu lebih dahsyat lagi. Takut nanti kita memikul kejahatan, kesalahan dia buat, ditapukkan kepada kita di akhirat nanti, yang akhirnya Allah SWT akan campak kita masuk dalam neraka. Ini di antara benda yang kita kena insafi, berwaspada. Walaupun nampak macam remeh, macam biasa je, tetapi kesan dia amat besar di saat kita balik berjumpa dengan Allah SWT. Baik, kata Dr. Ma'ali Hashimi, kalaulah segala sifat hina dan remeh-temeh dan sia-sia itu terhindar dari hidup Muslim yang benar, maka jaranglah terjadinya persengketaan dan pertengkaran. Pasal apa orang hari ni sampai pukul 2-3 pagi tak tidur lagi, duk layan Facebook? Sebab duk layan aku betul hang salah, aku betul hang salah. Laju jari ni duk. Pasal apa? Pasal nak bantai hang tak betul, aku betul. Aku dah nak surrender dah, nak kata aku betul dah, tapi hang tiba-tiba bubuh pula api kemarahan. Dia tak akan jadi selesai. Jadi cara dia macam mana? Lah tengok macam kadang hak yang duk belagak bubuh macam-macam di Facebook tu, dia tak ada menimbulkan kesan apa pun. Kalau kita tak layan dia pun tak jadi kudi apa pun. Jadi orang hak macam ni kita tak usah layan dia punya entry dia. Kita tak usah ni, kita buang ya. Tu lagi selamat. Kadang tak tapi kalau dia musuh yang mempengaruhi, yang bawa kepada keamanan, ketenangan, kedamaian ini hilang, dia jadi tukang ni, ini wajib dan wajar untuk kita sekat dia. Ini ketegasan yang kena ada. Kalau dia ini membawa kepada api pemusuhan, kalau kita tak sekat, dia akan bawa kepada natijah yang lebih buruk, yang akan mengkucar-kacirkan lagi. Saya agak duka cita lah bila semalam. Bila kita bicarakan tentang mati syahid. Kita dengar kuliah tentang mati syahid. Tentang mati syahid, pada sekolah dulu kita duk mengaji pasal mati syahid. Orang yang mati berjuang pada jalan Allah, dia syahid dunia akhirat. Orang yang mati sakit dalam perut kena ni, dia syahid akhirat. Yang syahid dunia, orang munafik. Itu benda yang kita mengaji sejak pada sekolah dulu. Tak ada siapa pun kata. Kita jawab periksa pun jawab yang sama. Tak silap dapat A periksa sebab jawab benda yang sama. Tiba-tiba hari ini ada pula orang yang tak tahulah lagu mana dia punya faham dia. Ini kebenaran yang mesti dibetulkan. Ini salah faham yang mesti dibetulkan. Ini kaedah yang ada dalam agama. Kalau benda yang berkaitan dengan agama, tiba-tiba orang nak kalih perhatian orang, mengatakan benda ni tak betul, tak bertepatan. Tiba-tiba tidak ada orang yang sungguh-sungguh nak membetulkan keadaan ni dengan penuh tanggungjawab. Maka dia akan merosakkan kepahaman orang kepada agama, apatah lagi kalau ianya berkaitan dengan akidah kepada Allah SWT. Tiba-tiba kita nak berlunak, dia tak apalah, dia tak faham. Masalah kita kata dia tak faham, tapi dia telah canang merata yang orang akan ambil dia punya statement, orang akan ambil dia punya kepahaman yang menjadi satu pegangan pula, terutamanya orang yang tidak ada basic agama, yang tidak ada basic akidah yang mantap. Bila dia jadi satu pegangan, dia salurkan kepada orang lain pula. Dalam keadaan hari ini, orang nak beragama dalam keadaan agama tu tak membebankan dia. Ni kena faham. Nak beragama dalam keadaan dia nak santai-santai, nak pegang dengan agama, nak nama Islam, tapi kami nak santai-santai je, tak mau strict sangat. Ini yang kadang jadi bengong lah. Nak orang panggil dia Islam, tapi Islam aurat tak mau tutup. Kami tak Islam tapi semayang ni kami ikutlah semayang hak biasa-biasa je, tak semayang semua pun tak apa. Kami tak Islam tapi zakat ni bagi ke orang kafir semua macam mana bagi ke orang Islam pun tak apa. Kan? Itu tak kena lah. Mesti ada kita beramal dengan Islam ini kama tadin tudan. Kita mesti beragama seperti mana selayaknya kita beragama. Jangan kita kata kita beragama, tetapi kita jauh daripada kaedah beragama yang
yang sebenarnya. Memanglah agama ni mudah, tapi bukan kerja kita nak memudah-mudahkan agama sampai kita tak pegang kepada asas basic yang sepatutnya kita pertahankan. Baik, kata Dr. Muhammad Ali Hashimi, kalaulah segala sifat hina dan remeh-temeh dan sia-sia itu terhindar dari hidup Muslim yang benar, maka jaranglah terjadi persekintaan dan pertengkaran. Jadi oleh kerana benda tadi kita tak boleh jaga, maka dengan sebab itulah orang bersengketa dan orang bertengkar. Tidak lagi caci maki dan laknat melaknat di dalam masyarakat Islam yang sejati. Agak-agak kita nak tunggu zaman bila kita akan jumpa orang tidak akan caci, tidak akan melaknat di antara satu sama lain. Dia kena bermula daripada diri kita. Kita kena wujudkan komuniti ini, masyarakat ini bermula dengan barangkali hikmah Allah SWT letakkan kita dalam keadaan tak boleh keluar rumah duduk dalam rumah ni. Allah Ta'ala nak suruh kita tengok dalam rumah kita ni selesai tak masalah. Kalau ada 2-3 orang dalam rumah tu pun masalah. Duduk dengan suami, isteri, anak 2-3 orang. Yang tu tak boleh nak selesai masalah. Berkelahi bergigit tokak tak selesai. Kalau dalam rumah tak selesai, bagaimana kita nak keluar duduk dalam komuniti masyarakat kita, dalam taman kita, dalam kampung kita. Mesti lagi berkelahi berkokak bergigit. Jadi Allah SWT letakkan hikmah dia kita dalam keadaan ini, betulkan benda yang dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita sebut tadi yang tak jaga mulut. Kadang kita dengar suami isteri ni dia punya caci, punya maki, kita pun jadi gerun. Kalau lah isteri boleh panggil kat suami, weh lah habau. Kita rasa ni benda hak tak sepatutnya keluar dah. Jadi ni masa ni Allah Ta'ala barangkali nak tarbiyah kita duduk dalam rumah, perbetulkan kita punya alignment kita dalam rumah, suami dengan isteri, isteri dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu ayah dan sebagainya. Bila kita keluar duduk dalam masyarakat, alignment ini betul, maka kita akan dapat melahirkan satu masyarakat yang bagi dia kalau berkelahi ni rugi, kalau bersengketa ni rugi. Ini masalah kita hari ni, kita tak rasa rugi kalau bersengketa. Ini masalah. Orang yang tak rasa rugi kalau bersengketa ni, tu dia masalah. Jadi kena letakkan diri kita ni kalau berkelahi, bergigit, bertokak ni satu benda yang tak mendatangkan untung. Apa cara dia? Jadi kena elakkan tadi hak yang caci maki, laknat melaknat dalam masyarakat. Nilai-nilai Islam berkuasa dan segala arahan akhlaknya yang tinggi meliputi kehidupan manusia. Jadi bila benda ini dapat dijelmakan, barulah orang duduk dalam keadaan akhlak yang tinggi meliputi kehidupan manusia seluruhnya. Nak bermula daripada siapa? Bermula daripada diri kita. Dan nak memulakan benda ni sebenarnya payah. Payah pasal apa? Pasal kita berhadapan dengan kekangan yang besar, kekangan apa? Nafsu kita. Memang nafsu kita suka maki. Memang nafsu kita suka kepada caci. Nafsu kita memang suka kepada mulut jahat. Maka jadilah suasana jahat ini yang tak boleh disekat. Jadi kata pengarang, tiap-tiap individu di dalam satu masyarakat yang sejati mestilah merasai dari lubuk jiwanya bahawa sesungguhnya dia bertanggungjawab di atas tiap-tiap kalimah dan perkataan yang dikeluarkannya. Jadi setiap patah perkataan yang kita nak keluarkan tu, kita kena fikir. Baik ke tak baik satu. Yang kedua, layak ke tak layak. Kita nak tulis entry dalam Facebook tu, kita nak tulis baik ke tak baik? Tanya. Yang kedua, layak ke tak layak? Mungkin baik, tapi mungkin suasana tu tak kena. Bila bubuh ni, dia akan menimbulkan keadaan yang tidak tenteram. Tangguh dulu. Ada. Begitu juga kalau kita punya nak bela agama kita tu, kita sepatutnya bela, sebab kita takut nak bubuh. Ini pun satu hal juga. Ini kena ada keseimbangan di antara keduanya. Benda betul tetapi kita tak mau cakap. Hatilah kalau cakap benda ni betul, kalau cakap nanti aku hilang kawan. Tak kena juga. Mesti kena cakap, kena sebut qulil haqqa walau kana murran. Ni kena baca secara bersekali. Dia punya klausa ni. Jangan bila kita bincang tajuk malam ni, kalau macam tu kita tak payah kata apa, jadi setan bisu lah.
Jadi setan bisu ni pun masalah. Ada kejahatan depan mata yang tak pernah dia nak betulkan. Sedangkan dia ada kuasa, ada tanggungjawab yang mesti dia lunaskan. Semuanya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari hisap yang menakutkan. Dia akan lebih merasakan yang demikian, terutama apabila dia terlibat dalam satu pertengkaran dalam mengharungi gelora hidup di dunia. Apabila kita bertengkar dengan orang, masa ni lagi dahsyatlah apa benda perkataan yang kita nak keluar daripada mulut kita. Bila bertengkar, bila marah ni, darah pula tengah membuak-buak, masa tu orang kata dalam keadaan tidak boleh kontrol. Itu yang habis dalam kain, dalam seluar semua pakat keluar kadang-kadang. Bukan setakat keluar, dengan qalqalah hidramnya lengkap semua betul. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan satu rasa yang sungguh-sungguh tu. Dia geram ni dapat dilepaskan. Jadi kita bila sampai keadaan macam ni, kita kena ingat balik tajuk yang kita bincang sebelum daripada ni, bagi sahabat-sahabat di Taman Dagang. Yang kita bincang sebelum ni, iaitu bagaimana kita nak menangani sifat marah. Jadi kita kena cool down kita punya marah. Nabi kata bila seorang tu marah, kalau dia tengah berdiri, Nabi suruh duduk. Duduk pun tak hilang juga marah. Duduk tak hilang juga marah, Nabi kata baring. Dan Nabi sarankan kita bila orang yang marah ini supaya orang ini berwuduk. Kenapa berwuduk? Kerana syaitan itu kerana marah itu datang daripada syaitan. Syaitan ini dijadikan daripada api. Jadi bila api ni, kita disarankan oleh Nabi SAW untuk kita berwuduk. Ada orang tanya, saya marah, ambil wuduk pun marah tu tak hilang juga. Tu barangkali dia tu setan. Sebab tu ambil wuduk pun tak hilang juga. Jadi kita jangan jadi setan. Dia pengaruh syaitan apa? Takut kita tu jadi setan. Sebab tu marah tu tak boleh nak bagi hilang. Jadi mudah-mudahan satu dua benda malam ni, satu perkhabaran yang menakutkan kita lah sebenarnya. Bila kita terjebak, dan saya percaya ramai dari kalangan kita, saya sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak jaga benda-benda yang terlalu hampir dengan kita. Maka ini kena selalu beringat muhasabah, sebab takut nanti yang lain kita tiba benda-benda ni dia jadi membebankan kita, yang sampai kepada tahap kita jadi muflis, habis semua amal kebaikan kita. Dan satu hal, lepas tu kita pula nak kena pikul kejahatan yang dibuat oleh orang yang kita terlibat dengan mereka. Maka muhasabah balik diri sepanjang kita duduk di rumah ni, kita duduk sorang-sorang, letak tangan atas dahi, fikir balik, siapa aku maki dulu? Apa perkataan yang aku keluar dulu? Apa pencabulan hak yang telah kita buat? Maka ni muhasabah balik. Mudah-mudahan Allah SWT reset balik kita punya yang tidak betul itu kepada dapat reset balik diri kita, duduk pada kedudukan yang sebenarnya sebagai hamba yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, malam ni kita berhenti takat dulu. Mudah-mudahan satu dua perkara yang kita bincang ini ada manfaat, kebaikan untuk kita bersama. Ada ruang dan masa, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaa'a lil absari wa dhiyaiha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ni. Mudah-mudahan sabarlah boleh duduk di rumah tu. Haji Fauzi macam mana? Ampang okey? Syakhir. Ni adik-beradik nampak macam ramai lah ni. Ada ke tak ada? Alah, malu ana dengan Ustaz Zafidin, muallim kabir.
Baik, insyaAllah kita jumpa dalam pertemuan akan datang insyaAllah. Jadi kalau yang ada tanya soalan tu nanti saya akan PM belakang insyaAllah.